Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat datang semua warga tukang apa hari ini dan juga rakan-rakan di luar sana. Kita bersiaran di sesi sembang santai yang kedua ya, di kumpulan grup FB kita tukang apa hari ini. Kepada mereka yang baru pertama kali bersama dengan kita, sedikit pengenalan ya. Bersama kita hari ini kita ada Puan Azrina Yusof ya, pengasas CEO Sun Air SAS Berhad, sebuah syarikat bulu putera yang berkecimpung dalam bidang pendingin hawa ya, hawa dingin, pembuatan dan juga servis dan sebenarnya dalam R&D lagi dari awal. Sebentar lagi kita akan bersama beliau. Dan sedikit pengenalan berkaitan dengan kumpulan tukang apa hari ini kepada yang pertama kali. Ia kumpulan yang dimulakan mungkin tahun lepas semenjak PKP 1 ya, di mana ramai di kalangan warga rakyat Malaysia yang duduk rumah dan kena buat banyak DIY ya, buat sendiri bertukang dan sebagainya. Dari situ wujud satu kumpulan oleh Tuan Azari dan juga Afiq dan rakan-rakan. Mereka mengambil peluang itu untuk memberi sedikit guidance atau panduan ya, kepada kumpulan-kumpulan yang ingin membuat tukangan DIY. Dan selepas itu masuk pula kumpulan tukang-tukang expert, dalam yang mereka expert ni memberi sedikit perkongsian dan jadi pakar rujuk kepada yang lain. Alhamdulillah ianya telah bergerak hampir setahun lah sekarang ya, semenjak PKP 1 dan sekarang kita dah perlu PKP 2.0, MCO 2.0. Dan dari situ kita mulakan sesi sembang santai ini atas permintaan ramai. Ini sesi yang kedua. Dan terima kasih kepada semua yang membantu di sini. Kumpulan ini juga bekerjasama dengan pihak-pihak yang timpang. Kita ada antara penganjuran bersama dengan Beripay, sebuah syarikat fintech. Kita juga bersiaran di atas platform yang disumbangkan oleh sebuah Yayasan Tahfiz An-Nisa. Dan untuk itu, sebagai pengenalan, saya ingin menjemput tetamu khas kita hari ini ya, our main person today, Puan Azrina Muhammad Yusof, CEO Sun Air SAS Berhad, untuk memberikan sedikit perkongsian. Mula-mula mungkin ya, pengenalan ya, berkaitan dengan Puan dan company. Kemudian kita akan kepada dua sesi pertama ialah berkaitan umumnya apa itu penyujukan penghawa dingin ya, sistem hawa dingin, dan kemudiannya mungkin ada tips-tips yang ingin dikongsikan kepada warga tukang apa hari ini di luar sana dan juga awam, bagaimana untuk untuk kita dapatkan sesuatu yang optimum dalam usaha kita untuk menyujukkan atau memberikan kualiti udara yang bagus di dalam ruang-ruang rumah kita sendiri. Terima kasih. So silakan Puan Azrina, kita masuk frame. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang Cik Rahmat dan semua warga kumpulan tukang apa hari ini. Saya memang sangat teruja sebenarnya untuk beri sedikit tips lah, perkongsian. Sebab memang saya ni daripada mula Sun Air, nama syarikat saya ni memang kita memang dah banyak buat kerja-kerja tukang. Itu memang kita punya kerja. Kita itu daripada mula kita memang cari jalan. Sebenarnya tujuan kita untuk mendapatkan sebuah air conditioning unit yang menjimatkan tenaga lebih daripada apa yang dalam market. Jadi daripada situ kita dah memang buat banyak kerja-kerja tukang dan bega-bega. So jadi hari ni saya cuma nak kongsikan yang mudah, bukan yang teknikal ataupun apa, yang mudah yang boleh kita laksanakan segera, yang sebenarnya saya sendiri pun dah laksanakan sendiri dekat rumah saya sendiri. Itulah tujuannya hari ini. Terima kasih Puan Azrina atas pengenalan tersebut. Ya, dari situ kita jelas lihat seorang yang begitu committed. Beliau CEO, bukan saja CEO untuk syarikat, tetapi dia hands on dalam membuat kerja-kerja tukang. So kita lihat sebenarnya mungkin ramai di luar sana usahawan ataupun pemberi perkhidmatan yang sendiri sebenarnya mengerjakan tugas masing-masing. Selain daripada ialah amatur macam kita ni DIY buat sendiri kat rumah,
saya sebenarnya risau juga kalau bab aircon ni nak buat sendiri. Takut apa-apa benda tu kan benda elektronik and electrical sensitive. Mungkin nampak elok tapi tak tahan lama. Jadi di situ mungkin elok kita dengar daripada yang pakar. Di sini mungkin di akhir rancangan nanti kita ada satu sesi soal jawab. Selepas 20 minit pertama bab 1, kita ada break sekejap. Lepas tu ada 20 minit bab kedua. Kemudian kita ada satu sesi soal jawab. Kepada yang ingin bertanya boleh beri komen ya dalam Facebook kita ya. Facebook page Tukang Apa Hari Ini. Dan juga bersiaran di grup Tukang Apa Hari Ini, page dan juga grup. Kita akan ambil daripada situ. Kepada mereka yang ingin bertanya soalan, saya akan accept lah daripada situ dan akan panjangkan kepada Puan Azrina. Dan dengan itu saya serahkan kembali kepada Puan Azrina. Mungkin kita fokus pada Puan Azrina dalam perkongsian beliau. Terima kasih sekali lagi dan kita ingin juga memberi, kalau soalan tadi kalau yang nak bertanya soalan tu, tolong kalau masa tulis tu bahasa yang mudah dibaca ya. Kalau bahasa WeChat saya tak faham. Jadi tolong tulis bahasa yang bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ke yang mungkin lebih lengkap lah dia punya perkataan tu. Itu saja daripada pengalaman yang lama. Terima kasih. Silakan Puan Azrina. Terima kasih. Okey, baik, saya nak teruskan kepada topik yang saya nak sharekan hari ini, iaitu tips macam mana kita nak menyejukkan rumah secara pasif. Jadi saya ada di sini 3 tips yang utama dalam untuk menyejukkan rumah secara pasif. Dan yang pertama sekali yang saya nak sebutkan, tip yang pertama ialah pengalih udaraan ataupun dalam bahasa Inggerisnya biasa kita sebut ventilation. Okey, kita tengok hari ni rumah-rumah kita hari ni yang dibina, yang kita beli daripada developer. Biasanya kita tengok sekarang ni makin lama rumah kita makin begitu kedap udara, macam seolah-olah satu vacuum. Kalau saya nak lukiskan sikit, sebab saya memang suka berkongsi dan terus lukis, senang kita nak tengok. Rumah kita hari ni, kalau kita tengok rumah link kita hari ni, rumah teres ni, dia akan buat rumah-rumah tu pintu, lepas tu dia punya roof dia slab, dia pakai RC slab, lepas tu dia tingkap besar-besar, tingkap, lepas tu itulah basic rumah yang ada hari ni. Jadi saya nak bawa balik kita kepada bagaimana kita dalam cuaca kita yang tropika, yang lembap, bina rumah dahulu. Masa zaman kita, tok nenek kita bina rumah-rumah kampung. Kita tengok ini adalah sebenarnya ada ilmu-ilmu yang lama yang kita panggil ancient wisdom yang kita boleh pakai, yang kita boleh lihat balik kembali daripada situ. Ini contoh rumah kita yang hari ni. Yang dia bina, Ceiling rendah, dia pakai RC slab macam ni. Lepas tu dia punya tingkap dia besar-besar. Dia memang buat rumah ni untuk kita perlu pakai aircon dalam ni. Sebab kalau tidak, kita tak boleh duduk dalam rumah macam ni, begitu bahang sekali. Jadi kita perlu macam mana pun membelilah beberapa unit air conditioning. Jadi sekarang ni, hari ni saya nak share supaya kita reducekan pembelian. Ya, memang betul saya ialah syarikat jual aircon, tapi saya nak memberi alternatif kepada kita untuk melihat cara-cara yang sebenarnya sangat simple yang dah diguna pakai. Okey, kita bandingkan dengan rumah kampung kita yang dulu. Ya. Saya ni tak pandai lukis, saya lukis je lah yang macam mana. Ini rumah kampung ya. Rumah kampung kita dulu cantik, rumah kayu, mesti ada anjung. Itu salah satu ciri rumah-rumah kita. Anjung ni bukan saja untuk nak melepak saja, ada sebabnya dia ada kat situ. Dan dia ada kaki-kaki kayu ni supaya kita dia ada satu ruangan untuk udara yang sejuk akan sentiasa naik ke atas. Kita akan tengok. Okey, jadi ni ruangan untuk udara lalu melalui yang kayu-kayu ni. Lepas tu dia akan keluar dekat kerawang-kerawang. Dalam lubang-lubang kerawang. Kalau rumah kampung mesti ada kerawang-kerawang tu. Ceilingnya agak tinggi rumah-rumah kampung. Jadi lepas tu dia akan ada satu anjung. Anjung saya akan cerita sebentar lagi.
Ini kita tengok contoh rumah kampung kita. Jadi saya ambil juga contoh rumah yang tahun 70-an. Rumah-rumah tahun 70-an pula. So kalau rumah teres tahun 70-an ni selalu dia orang bina macam ni. Kita tengok rumah teres. Jadi dia akan ada ceiling yang agak tinggi, yang dia akan ada lubang-lubang, bata-bata yang ada lubang-lubang tu yang boleh keluar. Udara akan naik ke atas, udara sejuk memang akan naik ke atas untuk yang bila panas dia akan keluar. So jadi dia akan ada kawasan-kawasan yang macam ni. So ceiling pun tinggi. Jadi rumah-rumah ni semua ni kita boleh duduk rumah-rumah dulu sebenarnya dengan rasa yang agak selesa, akan ada pengaliran udara dan kita punya tingkap-tingkap dulu, tingkap yang jenis yang buka yang boleh masuk udara tu, and then ada lubang-lubang udara ya. Kita nak ini ialah kita kalau kita bandingkan dengan rumah kita tahun 70 80-an dengan rumah kampung kita. Jadi sekarang ni dengan rumah-rumah yang kita duduk sekarang, yang kita dah beli, yang kita dah, apa yang kita boleh buat? Jadi ini yang saya nak bagi cadangan, apa yang kita boleh buat. Sebab rumah-rumah kita yang tadi macam satu kotak dan kedap tadi tu. So jadi apa yang kita boleh buat? So nombor satu, kita boleh beli satu kipas yang kita panggil kipas exhaust fan. Jadi exhaust fan ni kalau kita pergi kedai-kedai mamak tu, kita akan tengok exhaust fan tu dekat belah dapur untuk keluarkan bau-bau yang masak lah, supaya dia tidak ke depan restoran tapi dia ke belakang. So jadi kita boleh letakkan exhaust fan ni di dapur, di ruang untuk kita keluarkan. Sekarang ni tujuan kita ada exhaust fan ni untuk keluarkan haba. Ini yang penting. Nombor satu, keluarkan haba. Nombor dua, untuk gerakkan udara. Sebab kita dalam cuaca yang tropikal lembap ni, kita mesti ada udara tu, kita rasa dia bergerak. Sebab kalau dia tak bergerak, kita akan rasa melekit dan kita tak boleh nak tahan duduk lama-lama. Jadi dapur, lepas tu di bilik air, exhaust fan. Lepas tu kawasan mana-mana kawasan yang kita rasa kita perlukan, yang ceilingnya agak rendah, yang mungkin kita boleh letak exhaust fan dalam dekat ceilingnya. So jadi mungkin ruang tamu ke. So jadi ini untuk kita pasang exhaust fan. Exhaust fan ni sebenarnya tak begitu mahal, kita boleh beli. Macam-macam jenis lah, yang kipas-kipas sedut udara keluar. Kemudian kita adakan kipas lah macam biasalah, kita memang ada kipas. Dan satu lagi jenis kipas yang saya nak cadangkan untuk cuba ialah kipas tadi saya sebut, yang ini semua untuk exhaust fan atau vent fan lah, ventilator fan. Untuk keluarkan haba. Jadi untuk gerakkan haba, kita ada satu lagi. Ini untuk keluarkan haba. Untuk gerakkan haba, untuk gerakkan udara, kita ada kipas-kipas sekarang ni lah, circulator. Kipas-kipas circulator kita panggil. Kipas-kipas circulator ni saya nak share sikit. Dia lain daripada kipas-kipas kita yang biasa. Jadi dia bukan macam kipas yang anginnya bergerak, muka kita terasa angin, lalu tak. Dia akan circulatekan 360 darjah udara untuk pergerakan udara. Okay, kalau kita combinekan, nanti saya akan explain, kalau kita combinekan dengan air conditioning, saya akan explain lah nanti last bila saya start masuk dalam untuk penyejukan lagi. Jadi kita boleh dapat nikmatkan sikit lah tahap penggunaan air conditioning tu. So jadi ini kipas circulator ni kita guna tapi cuma satu je. Kipas circulator ni dekat Malaysia ni dia berbagai jenis dan ada harganya yang mahal-mahal. Tapi kita boleh cari, saya dah tengok ada dalam macam Lazada, Shopee ada yang jenis-jenis yang boleh berpatutan lah sikit harga dia, yang kita boleh cuba, dan saya tengok review dia pun okey. Ini tujuan dia untuk gerakkan
udara ya. So jadi ini ialah untuk ventilation. Jadi bila kita buat macam ni, rumah kita akan rasa selesa, dan juga kita kan udara bergerak dalam rumah ni, maknanya kita buang segala macam mold yang tersimpan, jadi dia semua akan keluar ya. Udara tu sentiasa bergerak, jadi kita kurangkan risiko untuk penyakit. Itu sebabnya kita nak buat ni semua. Okey, ni satu tadi saya bagi tips untuk pengalih udaraan ataupun ventilation. Tips saya yang kedua, nanti apa-apa soalan lepas ni boleh tanya ya. Tips yang kedua ialah kita panggil peneduhan. Peneduhan ataupun kalau dalam bahasa Inggeris dia orang sebut shading. Balik kepada rumah kampung kita tadi, rumah kampung yang dekat Terengganu sana, cantik saya punya branch, ada satu dekat Terengganu. So jadi ini ialah Anjung ni ialah sebagai satu peneduhan. So jadi macam mana maksudnya peneduhan ni? Jadi maknanya cahaya matahari tu haba dia tak masuk direct ke dalam bilik tu secara direct. Maknanya tu kita panggil haba, heat gain ataupun haba tu tak terus masuk ke dalam ruang yang kita duduk. Jadi dia akan bercampur dengan udara daripada luar baru masuk ke dalam, dan ini ialah kawasan peneduhan. Jadi kalau kita nak bandingkan dengan rumah-rumah yang ada hari ni, peneduhan ni biasanya yang paling simple sekali ialah langsir. Itu ada satu jenis peneduhan, langsir kita. Lepas tu nombor dua, satu lagi jenis peneduhan ialah blinds. Blinds yang macam ada blinds yang buluh. Blinds macam-macam jenis blinds lah. Ialah satu bentuk peneduhan sebab kita nak teduh daripada cahaya matahari yang sangat direct. Lepas tu kalau kita mampu, jadi kalau kita mampu, kita bolehlah buat satu balcony dan kita pasang awning, balcony awning Anjung. Maknanya macam kita tiru konsep rumah kampung dulu. Jadi inilah satu lagi cara untuk kita nak memberikan penyejukan sikit kepada rumah kita. So jadi ini simple. Jadi tips saya yang ketiga yang saya nak share hari ni ialah kita panggil apa dia punya sebutan tu, kejap ya, dia ada penyejukan dari perpeluhan. So, panjang sikit lah pula, penyejukan dari perpeluhan. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya dia biasanya disebut evaporative cooling lah. So kalau dalam rumah ni evaporative cooling macam mana kita nak buat, daripada kita nak pergi buat benda susah-susah, kita nak buat selalunya kita kalau perpeluhan mesti ada satu sumber air, maknanya water lah, water body, water feature, air lah. Jadi daripada kita nak pergi buat lagi satu, nak letak satu water feature kat situ apa semua, yang paling mudah sekali yang saya boleh cadangkan ialah kita beli labu sayung. Labu sayung. Labu sayung ni murah dan kita boleh beli beberapa jenis labu sayung yang kita boleh letakkan setempat dan kita boleh buatkan dia sebagai satu dekorasi. Yang kita boleh letak air dalam dia dan kita buatkan dia sebagai satu dekorasi yang kita boleh dekoratkan letakkan kat tepi-tepi mana kat ruang-ruang dekat rumah kita. Ini yang sebaiknya kita lalukan udara, maknanya dia dalam kawasan yang ada kipas lalu dekat dia, sebab labu sayung ni akan sentiasa berpeluh.
Jadi saya pernah buat satu kajian pun tentang labu sayung ni, bila dia berpeluh dia punya suhu dalam air tu 26 darjah. 25.6 ke 26 darjah. Maknanya dia agak sejuk lah. Kalau rumah kita, cuaca kita kat luar ni biasanya 33 darjah. Jadi suhu 25 ke 26 ni ialah suhu yang secara sendiri dia akan berpeluh dan dia akan sejuk. Jadi kita check tengok berapa suhu dia dalam labu sayung tu, kita dapat tengok dia 25 ke 26. Jadi maknanya daripada situ bila kita lalukan kipas dekat kawasan yang ada labu-labu sayung ni yang sebagai satu dekorasi, kita boleh bantu untuk menyejukkan ruang tu, ruang sikit. Jadi ini juga kita takluklah kepada macam saiz bilik dan sebagainya lah. Jadi itu kita kena tengok juga daripada situ. Jadi selain daripada 3 tips ni tadi ni yang tentang pengalih udaraan, lepas tu peneduhan, dan yang ini ialah penyejukan dari perpeluhan dengan contoh-contoh guna labu sayung, guna kipas ventilator punya kipas, dan juga guna blinds. Ini adalah contoh-contoh lah untuk kita menyejukkan rumah kita secara pasif, maknanya pasif. Jadi juga saya nak sebutkan tentang kawasan persekitaran. Kalau kita boleh dan kalau mampu, kalau boleh kawasan sekitar kita tu, kadang-kadang kita duduk kat apartmen, kita pun tak boleh nak buat apa. Dan kita kalau boleh tanam tumbuh-tumbuhan hijau, sebab itu akan memberikan juga suasana yang dia akan menyejukkan, sebab pokok-pokok tu akan memberi satu peneduhan juga, satu jenis peneduhan jugalah. Jadi itu pun membantu. Dan kalau boleh, saya pernah duduk dalam rumah yang bumbungnya bumbung RC, flat slab roof. Jadi itu saya rasa betul-betul macam duduk dalam oven. Sangat panas. Jadi kalau boleh elakkanlah, kalau boleh lah jangan beli rumah yang macam tu atapnya, sebab memang betul-betul panas lah. Jadi itu kalau mampu, mungkin pada saya pada satu masa tu saya ingat sampai terlalu panas, saya mungkin nak tanam rumput atas flat roof tu, tapi itu bukan rumah saya sendiri, itu masa tu saya sewa, jadi saya pun tak tahan, kita pindah je lah, panas sangat. Jadi itu adalah sedikit perkongsian tentang bagaimana cara kita nak menyejukkan bangunan. Jadi saya ada juga ada orang tulis panas ruang rumah, hati pun panas. Memang betul lah, memang betul, hati pun panas. Okey, jadi saya juga nak memberitahu kenapa kita cuba nak mengurangkan kepanasan dalam rumah kita tu. Sebab saya nak beritahu, kalau kita boleh jimat 1 darjah, setiap 1 darjah yang kita boleh jimat sebelum kita guna aircon, kita sebenarnya dapat jimatkan elektrik 3% ke 6%. Ini dia. Jadi kalau boleh kita nak kurangkan kita punya bil elektrik kan, kalau boleh bulan-bulan ni kita nak kurangkan, lagi kurang lagi bagus. Jadi setiap 1 darjah yang kita dapat turunkan secara sendiri, jadi kita dapat jimatkan elektrik 3 ke 6% lah. Ini ada satu ada satu website yang refer yang ini. Saya pernah lupa apa dia punya authority dia ada, tapi ini adalah calculation dia. Jadi itu sebenarnya yang kita nak dapatkan. So jadi pada rumah saya sendiri, rumah yang sekarang saya duduk ni, saya saya pun boleh cerita pengalaman saya. Saya pindah sini bulan Oktober dan saya buat perkara-perkara macam ni. Saya dapat turunkan cuaca daripada 34 ataupun 33 yang rasanya bahang sungguh kepala, tak boleh nak duduk dalam bilik kalau tak ada aircon. Sekarang ni pun tengah panas ni, panas dah juga.
Jadi saya tunjukkan dia 30 apa ni? Boleh nampak tak 31.3. Saya ni ke mana-mana bawa thermometer. Itulah kerjanya kita aircon. Jadi adalah juga dia punya perbezaan tu. Jadi maknanya bila saya pasang aircon, cuaca sekarang ni ialah 31 degrees lah maksudnya. So jadi saya nak sejukkan tempat saya kepada 24 darjah. Okey, ini saya nak sebut satu lagi. Dalam pengalaman kami sebagai yang involved dalam aircon ni, kita biasa tengok orang Malaysia ni kalau dia beli aircon tu memang dia nak buat rumah dia macam dia duduk dalam snow. Jadi rumah tu sejuk betul sangat. Jadi lepas tu dia komplain bila api dia banyak sangat. Jadi pada saya kalau kita boleh terima suhu macam suhu 24 darjah Celsius tu, itu consider satu yang optimum ni untuk air conditioning ni. Jadi sekarang ni kita dapat kurangkan dia punya kita panggil current loading kepada aircon tu sendiri. Jadi itulah sebabnya kita daripada 34 darjah kepada 24 darjah tu dia terpaksa bekerja 10 darjah Celsius. Tapi sekarang ni dia dapat kurangkan. So itulah sebabnya kita nak sejukkan rumah dulu secara pasif dahulu. Jadi okey. Jadi sekarang ni Encik Rahmat ada apa-apa tadi nak sebut tadi sebelum saya sambung kepada yang part 2 iaitu macam mana nak kira kita punya aircon capacity ni. Terima kasih Mak Azrina. I think perkongsian tu sangat, walaupun dia pendek tetapi sebenarnya banyak ilmu baru di situ yang kita, kalau kita biasa-biasa ni kita mungkin tak tengok dari sudut tu. Kita dah tahu beli aircon tu, beli, pasang, masa rosak baru cari orang, baru cari geng aircon untuk repair, telefon the nearest service kan. Tak kisahlah siapa kan, asal boleh dia tahu kita dah tak sejuk ataupun doesn't work ataupun dah beep warna merah atau warna kuning. Itu yang untuk yang kurang faham. Namun di sini kita dikongsikan bagaimana sebenarnya keputusan untuk kita letak aircon tu di mana dan sebagainya. Sebelum tu lagi kita kena fikir macam mana nak reducekan kepenggunaan tu. Itu yang saya percaya perkongsian Puan Azrina sini sangat bagus ya. Kita tengok di sini 1 darjah tu lebih kurang 3% kepada 6%. Kau dalam konteks RM tu berapa agaknya pada rate semasa? Mungkin nanti Puan boleh jawab. Boleh ya. Lepas tu keduanya di sini yang labu sayung tu sangat menarik. Benda ni perkara yang macam disebut ilmu tradisi, ilmu tok nenek moyang kita dulu yang dah wujud, yang kita mungkin lupa. Dan tadi juga bersentuh pada awalnya ialah seni bina pembinaan rumah tu sendiri dan apa yang kita boleh pelajari daripada seni bina tradisional dengan rumah kita yang penuh dengan consideration ataupun pertimbangan berkaitan dengan pengudaraan semula jadi. Dan saya tidak lupa juga, Puan juga sebut perlunya kita tambah ataupun padankan rumah tu juga dengan lanskap sekeliling, tanam tumbuh-tumbuhan, bukan sekat tanam untuk cantik atau supaya dia boleh bagi kita buah atau sayur, tetapi juga ada elemen yang mana kita boleh lihat ia membantu menghawa dinginkan atau menyejukkan, menjadikan kita lebih selesa. Kita turun berapa darjah tadi tu? 2-3 darjah pun daripada luar dah rasa selesa. Kita mungkin tak dapat nak capai lah kalau tanpa aircon ni kita nak capai sampai 24 daripada 30. Kita mula fikir dia, saya nak jadi macam Puan lah, kena bawa meter tu jalan-jalan. Tengok ni sekarang ni berapa, luasannya berapa. So saya rasa itu satu yang yalah, kalau geng-geng aircon ni dia tahulah kot. Tapi ya, kita ni sebagai pengguna ataupun sebagai pemilik rumah atau penghuni rumah ni mungkin kurang peka bab tu. Jadi saya percaya tadi yang sebut kalau rumah asyik panas, hati pun asyik panas je. Memang betul pun. Komplain je sampai pindah rumah tu. So I think terima kasih. Mungkin Puan perlu jawab bab tadi satu degree tu berapa equivalent daripada bil sebelum, dan terus kita ke sesi selanjutnya untuk bab pengiraan tu. Terima kasih Puan. Silakan. Okey, bil ni sebenarnya mudah je. Kita ada macam satu
cara mudah je lah kita nak anggar je. Kalau kita guna 1.5 horsepower tu bilnya biasanya kalau 12 jam, 8 ke 12 jam tu RM150. Maksudnya biasanya lah macam itu. Kalau 1 horsepower lebih kurang RM100 macam itulah. Jadi kita kira 1% daripada berapa persen dari 3% daripada RM100,000 tu. Berapa banyak kita dapat tolak. So jadi sebenarnya kita kira macam tu. Jadi saya nak kongsi cuma cara-cara yang kita boleh terus congak terus kita tengok macam ni dah jimat. Okey, kita tengok macam ni jimat. So jadi macam tu je lah daripada kira-kira yang panjang-panjang macam-macam formula. So jadi itulah dia. Sekarang ni saya nak masuk kepada bagaimana pula. Sekarang ni kita dah tahu dah rumah kita ni dia punya kita panggil dia punya baseline sejuk tu. Daripada 34 tadi sekarang dah jadi 31 ataupun 30 darjah. Okey, sekarang ni saya nak beli aircon. Aircon apa yang saya nak pilih? Dan mana saya nak macam mana saya nak kira dia punya size dia, sebab kalau kita panggil orang konsultan ke apa, nanti kejap lagi kan dia suruh kita beli yang macam ni size besar-besar semua, size besar-besar semua. So jadi saya nak tunjuk macam mana cara paling simple, paling mudah untuk kita nak kira sendiri. Jadi, biasa engineer dia over design tu puan. Dia bagi over calculation ya. Minta maaf ya kawan-kawan engineer bukan semualah. Betul. Okey, jadi memang sangat mudah. Kita mulakan dengan kiraan kita dengan kaki. Okay, feet lah maksudnya unit kita dalam kaki in feet. So jadi kita kira je lah kita punya panjang rumah, panjang kali dengan lebar kali dengan tinggi. Kita dah dapat tu semua. Dan kita hanya kalikan dengan kita kali dengan 6. Tak nampak, tak masuk dalam tu. Saya gerak sikit. Macam ni. So panjang, lebar, tinggi dan kali dengan 6. So jadi maksudnya rumah kita contohnya lah panjang rumah 15 kaki, 15 feet, kali dengan lebar 10 kaki, kali dengan lebar 10 kaki, kali dengan 6. Jadi bila kita dah kali tu semua, berapa kita dapat? So kita akan dapat, silap saya lah, 9,000. 9,000 ni sebenarnya kalau kita nak kira anggaran, kita just 9,000 BTU. BTU ni ialah calculation unit aircon lah sebenarnya. Kalau kita convert, kalau kita pergi kat website untuk convert ke, 9,000 ni sebenarnya ialah untuk satu tonnage, ataupun dekat Malaysia ni biasa kita sebut 1 horsepower. Aircon 1 horsepower. So, jadi 1 horsepower. Senang. Pergi kedai saya nak aircon 1 horsepower. Ini cara kita kira maknanya kita just congak je lah. Ni kali ni. Okay. Bila ni besar ni. Alright. So tapi kalau kita nak dia lebih tepat lagi, saya boleh cadangkan pergi kepada website Daikin. Dekat situ ada dia panggil heat load calculator. Jadi kat heat load calculator tu dia memang minta benda yang serupa juga. Dia minta panjang kali lebar kali tinggi, tapi dia minta lagi tambahan, iaitu dia minta berapa orang dalam rumah tu, ada tingkap tak, apa orientasi rumah tu. Sebab sebenarnya ini memang semua ada efek kepada penggunaan aircon. Lebih detail lah ya, lebih detail. Jadi macam saya, kalau saya kira-kira macam ni je, okey, saya dah tahu dah, okey, area ni 1 horsepower kat sini. Kalau ikut yang Daikin punya website tadi, pergi kat heat load calculator tu mungkin dia kata 1.5 horsepower. Ataupun berapa BTU lah, ikutlah calculation tu. So jadi BTU ni kita just convert je 1 horsepower. Jadi itu je lah cara yang paling mudah untuk kita kira sendiri apa aircon, kapasiti aircon yang kita perlu untuk rumah kita. Jadi okey, sekarang ni aircon, sekarang ni kita dah tahu dah aircon yang kita perlukan untuk rumah kita. Dan tapi saya juga cuba nak sekarang ni saya memang cuba proposekan juga, ataupun saya cuba cadangkan combinekan aircon dengan yang tadi saya sebut ada circulator tadi tu, kipas circulator tu, supaya kita boleh dapat
kita dapat sebarkan dia punya sejuk tu kalau kita kita selesa dengan konsep macam tu. Separuh ada orang yang suka aircon dia memang nak kena sejuk. Air conditioning ni maksudnya kalau kita ada satu bilik kan, satu bilik ni air conditioning maknanya semua side ni mesti sama suhu dia. Ni 23, ni 23, ni 23 semua side. Semua ni dah diconditionkan bilik tu. Okay, jadi sekarang ni kalau kita tak apa, maknanya kalau satu tempat tu sampai sini saja 23, kat sini mungkin dah 25 dan kita tak kisah, kita okey, kita boleh terima. Jadi saya cadangan kita boleh pakai tambahan daripada aircon, kita letak kipas circulator tadi untuk circulatekan udara tu. Bukan saja untuk ventilate tapi untuk circulatekan udara yang sejuk tadi. Kalau kita boleh terima suhu yang agak macam rasa-rasa cooling ni, bukannya cold tapi cooling, jadi sedap-sedap sejuk aja. Kalau kita boleh terima. Jadi ini juga membantu untuk kita menjimatkan tenaga. Sebab kita daripada kita ada aircon yang kapasitinya besar, kita ada aircon yang kapasitinya kecil dan kita guna macam circulator tu untuk bantu. Sebab circulator ni dia punya kegunaan power consumption ataupun dia punya kegunaan elektriknya ialah berapa persen saja, 10% daripada aircon. Jadi memang banyak jimat kat situ daripada kita pergi beli aircon yang besar dia punya kapasiti. Jadi boleh cuba idea-idea macam ni supaya kita dapat jimatkan tenaga elektrik kita. So jadi itulah saya punya perkongsian hari ini. Kalau ada apa-apa soalan, saya bolehlah cuba jawab. Terima kasih Puan Azrina. Sekali lagi perkongsian bab 2 pun lebih terfokus kepada tips bagaimana kita boleh menjimatkan lagi kaedah dalam kita design atau reka ataupun nak pasang aircon ni dalam rumah. Kita kena fikir dulu keperluan kita berapa tadi. Sekarang dan lepas tu kita kena lihat daripada ruang-ruang yang ada. Mungkin Puan Azrina, sebelum saya pergi ke soalan-soalan yang nak ditanya ni, saya mungkin nak tanya dulu berkaitan kalau bilik tu banyak sekarang ni kita mungkin kalau ruang rumah tradisional dulu kita atau rumah-rumah marhum macam rumah kita ni dia mungkin bilik patut ruang lain tu satu ruang yang besar. Jadi kita boleh ukur macam tu. Tapi kalau nak beli aircon bilik ada 4 kan. Tiap bilik tu nak ada aircon. Ada tak cara lain supaya kita boleh mungkin menggunakan circulator tadi yang cuba menghala tujukan udara tu flow dia dalam satu rumah tu supaya kita boleh jimat. Bukan saja penggunaan tu tetapi ke jumlah aircon yang kita perlu beli. Dan itulah mungkin orang yang jual aircon ni tak suka lah, dia suruh kita beli aircon banyak-banyak kan. Kalau itulah kadang-kadang saya tanya soalan ni pun mungkin you jawab saya tak pasti macam mana. Silakan Puan Azrina. Itulah dia satu paradoksnya. Memang saya jual aircon tapi saya tak galak beli banyak-banyak sebab saya di sini sebagai satu alternatif. Aircon yang saya jual semua aircon yang jimat tenaga sahaja, and then memang saya datang sini untuk offer satu alternatif lain. Okey, jadi macam tadi soalan yang tentang bilik banyak tu memang saya pernah lalui. Saya punya customer yang ada rumah yang pernah beli sampai 20 biji aircon, semua tempat dia nak airconkan sampai ke store, tapi ialah mungkin store tu sebab dia nak simpan barang yang tak mau dia lembab kan, jadi dia memang ada aircon. Jadi okey, saya boleh cadangkan, memang saya cadangkan kalau boleh kita guna circulator untuk kita, kalau tempat tu, ruang tu bersambung. Macam satu customer saya sekarang ni, dia punya area kedai tu dia bersambung dengan sebelah. Jadi dia punya pintu tu dia tak tutup, dia memang bersambung. Jadi kami cadangkan sebab kalau ikutkan dia punya size area tu memang kita kena beli aircon yang macam 3 jenis aircon, satu punya lebih kurang 5 horsepower lah. Dan lepas tu yang sebelah tu pun 5 horsepower juga. Jadi sekarang ni kami cadangkan pada dia satu aircon yang berdiri, aircon 2.5 horsepower sebab saya tak mau banyak sangat tenaga digunakan hanya untuk sejukkan ceiling yang agak tinggi. Jadi dia fokus
rendah dan circulator tu kita letak sebelah dia. Jadi kita sirkulatkan udara tu dalam kawasan tu. Jadi walaupun kawasan tu sebenarnya untuk 5 horsepower punya kawasan, jadi kita cadangkan hanya guna circulator dengan 2.5 punya horsepower yang berdiri punya, konsep berdiri punya. So jadi itulah yang kita cadangkan, and then kita pun circulator tu pun kita halakan juga untuk ke bilik sebelah. Sebab dia pun kita nak tengok dulu kalau yang bilik sebelah tu pun kita boleh guna dengan hanya kipas saja ke apa ke. Sebab memang konsep dia nak jimat tenaga, sebab kawasan dia tu dia tenaga kat situ agak tak stable. Jadi dia tak boleh. Jadi itulah contohlah. Jadi kita boleh tengoklah perkara-perkara macam tu kita kena sikit cuba kreatif, tapi juga kalau kita punya customer atau dia boleh terima kalau kawasan ruang tu tak begitu sejuk yang macam yang dia mahukan lah, sebab biasanya dia itu satu masalah besar kalau tidak. Objektif itu tu supaya suasana tu nyaman kan. I think the term nyaman ataupun bahasa technically comfortable lah, supaya kita selesa. Jadi mungkin itu agak subjektif. Tertarik juga ada Johnson kata di sini idea labu sayung tu sangat menarik. Dekat labu sayung tu ada kira-kira juga ke berapa labu sayung ikut keluasan ataupun ikut volume? Ada kira-kira ke belum ada lagi? Belum ada, saya belum ada kira-kira, tapi memang kami ada cubalah buat test dengan labu sayung. Ada yang sangat bagus. Terima kasih Johnson. Johnson ni sebenarnya salah seorang pengasas kumpulan ni ya. Thank you for joining us. Kita juga soalan daripada salah seorang lagi moderator ni di sini, berbada tak combining aircon dengan kipas dalam satu bilik? Ada orang kata, ni tak tahulah mitos kot ada orang kata kalau pakai kipas nanti aircon jadi tak efisien. Betul ke? Memang biasa orang dalam air conditioning ni memang biasanya orang tak galak guna kipas dengan aircon. Tapi saya tak tengok dalam air conditioning mesti macam ni. Saya hanya tengok apa tujuan kita nak guna aircon, apa tujuan kita nak pakai kipas. Kita sebenarnya untuk saya kalau kita boleh pakai dan dapat keselesaan tu, pakai dia tak ada masalah. Jadi pada saya kalau tuan rumah rasa selesa guna aircon dengan kipas tu dapat, kipas tu akan gerakkan udara tu. Jadi kita akan dapat juga suasana yang nyaman juga. Walaupun dia kata nanti aircon tu akan jadi inefficient ke apa ke. Saya tak subscribe pada satu idea macam tu lah. Saya terbuka. Kalau kita boleh pakai aircon ni, kita boleh dapat jimat tenaga, kita boleh dapat sejuk yang macam mana kita boleh terima suasana tu, suasana yang comfortable, maksudnya selesa. Tak apa, gunakan macam mana. Jadi kalau ahli keluarga tak komplain, kita okey lah kan? Jadi insyaAllah. Kalau tak komplain, tapi kalau mesti nak sejuk macam Eskimo. Macam Eskimo tu kenalah aircon. Okey, terusnya ada soalan daripada ni pengamatan semula daripada Johnson ya. Ketika musim panas sekitar bulan April baru pakai aircon. Ini tips daripada pengguna ya, dari tuan rumah. Dia pasang suhu 27 dan pasang kipas siling. Selesa. Itu macam puan sebut tadi lah. Terima kasih Johnson, pengamatan tersebut sangat bagus. Ada juga orang kata kalau ni Nur Syam Abdul Ghani kata ada orang kata kalau guna aircon dengan kipas, filter aircon cepat kotor. Betul ke? Filter kalau dia kotor pun kita kat dalam rumah, jadi okey, filter aircon pun dia habuk rumah kita juga. Jadi kalau let's say kalau kita kata dia cepat kotor, biasa kita cuci filter tu 3 bulan, kita boleh 2 bulan kita buka lah cuci sendiri. Macam filter ni memang kita boleh cuci sendiri, tak ada masalah lah. Ya memanglah betul, sebab dia akan bila kita dikipas dia akan
pos yang habuk-habuk tu semua akan dikat kemari. Itu memang betul. Tapi bukan satu masalah. Okey, terima kasih. Terima kasih Nur Syam tadi ya. Itu mungkin dapat menjawab. Ada juga bujal pejal. Bujal pejal ni dia pakai tanjak. Saya mempunyai rumah teres 2 tingkat dan bercadang untuk buat umbah suai. Cadangan untuk pastikan setiap ruang dari tingkat bawah ke atas mempunyai pengudaran yang baik dan rumah tidak cepat berabuk. Wah, ni ideal situation ni. Kita ni di Khatulistiwa, saya rasa mungkin sawang sentiasa masuk bila-bila, tapi mungkin ada pandangan daripada Puan Azrina. Terima kasih Bujal. Puan Azrina. Ya, saya okey. Untuk pengudaraan, okey, jadi saya rasa macam rumah bujal tu memanglah kita boleh pakai kipas-kipas exhaust tu untuk pengudaraan, untuk keluarkan haba, and then yang macam circulator yang saya sebut juga tadi. Circulator ni dia akan pusing tapi dia akan lebih direct, ya. Dia cara pusingan dia lebih direct dalam satu bilik tu. Lepas tu kalau nak elakkan daripada habuk sawang tu, itu saya tak boleh nak sebut lah. Jadi itu satu perkara natural, maknanya jadi kalau kita contohnya kalau kawasan yang kita duduk tu bukan kawasan yang macam expose kepada banyak habuk ke apa ke, dia masih kita boleh kawal lah. Tapi kalau kawasan mungkin ada kawasan industri atau kawasan banyak construction, persekitaran yang kita duduk. Terima kasih. Saya percaya begitu. Tadi mungkin disebut awal tadi Puan Azrina disebut sekiranya kita reka persekitaran kita tu, kalau duduk kampung tengah sawah, tapi mungkin sekeliling rumah tu ada banyak pokok, kadang tak nampak rumah tu pun. Kita nampak serumpun pokok kelapa lah, pokok buah dan sebagainya tengah-tengah sawah. Ideal situation. Jadi rumah di tengah-tengah sawah tu nampak macam mesti panas macam tu. Tapi sebenarnya tidak. Sebab dia ada elemen air di situ, ada penyedatan evaporative cooling. Kita juga ada faktor sun shading, ya, supaya cahaya tak terus masuk dalam rumah. Ia sebenarnya satu lesson atau pengajaran daripada ciri-ciri rumah tradisi yang kita patut ambil kira. Saya ni juga yang menyebut cakap tentang bagaimana kita bab filter cepat kotor. Mungkin Puan Azrina boleh bagi cadangan bagaimana sebagai pengguna ni, ada disebut dalam grup ni, saya pernah terbaca mereka ada cuba servis aircon sendiri, pergi cuci, pergi tembak filter aircon tu dengan bahan kimia, asid dan sebagainya, sebab tak tahulah mungkin masa tu tak ada orang nak datang servis ataupun dia pun geram tengok berabuk kotor dia nak cuci sendiri. Jadi ada tak tips untuk bagaimana kita nak cuba cuci sendiri setakat mana kita boleh sebelum kita jadi orang tikus membaiki labu. Cuba mungkin sedikit panduan di situ. Okey, untuk servicing ni pada saya yang kita boleh servis yang cuci sendiri, baiknya pakai air lah. Janganlah kita pakai apa-apa jenis chemical yang kita tak begitu pasti, melainkan kita dah tahu, okey, ini kita dah beli adalah satu chemical yang memang yang khas untuk cuci aircon punya parts lah. Kalau macam tu bolehlah kita pakai. Tapi sebenarnya dia satu yang agak simple nak cuci, yang indoor unit tu ataupun yang dalam unit yang dalam rumah tu simple. Kita boleh buka, kita boleh cuci dengan air sabun. Kita bawa keluar dia punya filter. Maksud saya air sabun tu kita bawa keluar filter dia, kita boleh cuci. Lepas tu yang lain-lain tu dia punya selalunya mereka akan pakai satu macam penembak air yang agak kuat untuk cuci yang bahagian yang fins, yang untuk evaporative cooling, maknanya yang dekat side indoor unit ni. Lepas tu jangan pakai benda yang super kat luar. Jadi kalau nak cuci sendiri ni, kalau boleh kita buat yang paling selamat, iaitu cuci filter. Kalau boleh kita panggil lah ada serviceman untuk datang cuci lah. So jadi itulah yang saya boleh kongsikan. Setakat kita boleh lah. Setakat cuci filter tu, kalau cuci filter tu dengan berus je kot ataupun dengan air lah, betul lah. Air lah, sebab kalau kita
keluar Tapi filter biasanya filter tu akan kembang tu tak puan, dia kembang jadi dah tak berapa efektif lah nanti kalau kita selalu buat. Tapi yang mudah kita panggil lah geng aircon datang, tukang servis aircon. Tukang juga tu, geng-geng kita juga tu, warga tukang juga kan. Alhamdulillah. Kita bagi sokongan. Ya. Ada satu soalan, mungkin soalan terakhir ni sebelum kita wrap up sikit, dari Nur Ashikin Salim. Nur Ashikin kata air cooler boleh jimat ke air cooler ni? Oh, air cooler. Air cooler ni sebenarnya dia bukan sama dengan air conditioning. Dia kalau kita kan selalu kalau kita pasal aircon ni orang akan sebut gas dah bocor, tolong top up gas. Jadi maksudnya yang air conditioning ni dia guna gas untuk mengeluarkan haba. Jadi yang air cooler ni tak ada konsep gas apa semuanya. Air cooler ni cuma kita letak air. Jadi kalau kita dia macam satu kipas sebenarnya. Cuma rupa cantik lagi dia kipas, and then lepas tu kita boleh letak air sejuk ataupun air batu. Jadi di kipas tu akan sejuk daripada situ je lah. Jadi bila dia dah lama-lama nanti air tu akan jadi panas suhu bilik. Dia tak sejuk lagi lah. Jadi macam itulah konsep air cooler tu. Itu beza daripada air conditioning. Terima kasih puan. Ya, itu sedikit jawapan tentang air cooler. Tadi lupa soalan ni sebab dia tanya sama ada jimat. Okey, kipas punya power consumption ataupun elektrik yang digunakan oleh kipas, kalau kita nak bandingkan dengan aircon, lebih kurang 10% ke bawah. Maknanya kalau aircon ni dia guna contohnya lah saya ambil contoh 1000 watt. Itu ialah satu aircon 1000 watt. Kipas akan guna antara 50 ke 80 watt sahaja. Jadi memang berbeza sangat. Itu pasal bila dari saya segi RM kot puan senang. Kita dari segi ringgit senang orang fikir. Ringgit. RM100 kalau pakai Sen lah kipas. saya nak sebutkan kalau let's say kalau aircon ni kita bayar RM100, kipas ni kita kata dia bayar RM1 lah. Jadi itu pasal saya daripada mula saya cerita tadi, saya selalu cerita pasal kipas. Sebab dia punya penggunaan elektrik tu sangat berbeza daripada aircon lah. Jadi air cooler ini adalah satu jenis kipas juga. Ya. Ada pengguna kita kita komen daripada seorang ni kata hati-hati air cooler ni boleh jadi tempat biak nyamuk. So mungkinlah kalau kita tak maintain lah kan. Jadi ya mungkin betul. Ya, terima kasih. Kita juga ada kata-kata dorongan di sini selain sesi teknikal dalam penjimatan dan urus senggara aircon. Ini kawan saya ni Syekh Mahdi pakar Go Green. Selain sisi teknikal dalam penjimatan dan urus senggara aircon, faktor cakna dalam bab penjimatan dan penggunaan khemah adalah satu faktor yang penting, insyaAllah. Ya, memang betul lah kita nak pengurangan. Dari sini saya nak sebut aircon ni dalam konteks, dalam satu kegunaan, dalam satu bangunan, dari sudut penggunaan tenaga, ia menjadikan secara am lah, dari sebuah rumah mungkin 50%. Kalau kita ada aircon 50% daripada jumlah tenaga digunakan tu menghala ke situ. Aircon dan juga pendinginan yang lain lah, fridge ataupun freezer yang kita ada. Itu sebahagian besar daripada bil elektrik, bil tenaga kita menjana ke situ. Mungkin di situ pun boleh kongsi sikit langkah-langkah berkaitan dengan berapa banyak fridge kita perlu, ataupun satu rumah tu perlu 3-4 ke atau satu cukup, dan dari situ kita boleh bandingkan dengan penggunaan aircon dari segi umum. Kita nak bandingkan dengan apa tadi? Dengan tadi maaf saya tak begitu faham apa soalan dia. Okey, mungkin lain ni mungkin tak bagus. Dari segi kita penggunaan tenaga tu katalah 50%, kita fokus kepada hawa dingin ataupun penyejukan, aircon dan juga fridge dan sebagainya. Ini menjadi masalah besar di beberapa tempat yang mana rumah tersebut memang sekeliling dia tu dia memang terpaksa guna aircon sebab tingkap semua kecil, kedap, kita dan pengudaraan dia mungkin kurang bagus, jadi mereka terpaksa tu apa cadangan lah
perlu ke rombak rumah tu ke basuh ke untuk menjadikannya lebih lebih tertumpu ataupun berfokus kepada pengudaraan semula jadi ataupun pindah rumah macam tempat-tempat ni. Okey. Jadi saya faham dah soalan tu, tapi kalau saya nak jawab nanti orang kata saya bias. Sebab kalau saya memang buat aircon yang jimat tenaga. Daripada nak pindah rumah ataupun nak pergi tebuk kat sana sini ataupun nak pergi pasang balcony tu ini akan kos yang besar. Jadi bolehlah cuba tengok aircon Sunny Air saya. So jadi maknanya macam ni, aircon yang yang sekarang ni, aircon sebelum ni saya nak bagi perbezaan lah antara penjimatan ni. Kalau macam aircon inverter ataupun aircon saya aircon hybrid, iaitu kita akan jimatkan antara 10 ke 25%. Dia punya penjimatannya kalau kita nak banding dengan aircon yang biasa dalam market ni. So itulah tadi yang saya boleh nak share sikit lah. Jadi mungkin boleh cuba, sebab bila kalau terpaksa nak kena pakai aircon juga, nak kena letak juga aircon, jadi kita boleh cuba pilih yang aircon yang cukup tenaga ni. Sejuk cukup tenaga. Untuk bab aircon mana, jenis apa tu kita mungkin buat sesi lain ya. Mungkin masing-masing akan ada pendapat masing-masing. Mungkin kita jemput Puan Azrina ada satu sesi khas berkaitan dengan aircon Sun Air ni sendiri. Mungkin nanti Daikin pun nak masuk juga. Mungkin kita tak tahu, mungkin kena compete lah ya. Di sana mungkin di kalangan warga tukang ada yang kalau ada soalan terakhir, kalau ada saya boleh ni ada komen daripada Jasmine Barber. Ni Umi, kawan saya pernah kenal ni ya. Ada pendapat kata tak perlu aircon dalam rumah sebenarnya, tak elok untuk kesihatan. Tolong komen. Ini kita tanya orang aircon pula tu. Cuba tanya. Macam mana Puan Azrina? Okey, sebenarnya untuk pengetahuan saya sendiri saya akan pakai aircon hanya dalam cuaca yang sungguh panas. Kalau boleh, tapi itu sebab memang saya ini pendirian daripada mula saya buka syarikat ni. Memang sebenarnya kita nak cari jalan untuk nak mengurangkan penggunaan tenaga daripada aircon, sebab betul macam Cik Rahmat cakap tadi, ialah aircon menggunakan tenaga yang paling banyak. Jadi until sampai saya terpaksa, macam saya tak tahan terlalu panas sangat waktu tengah hari, saya akan pasang aircon. Tapi kalau macam biasa malam, memang kami tak pakai. Sebab satu lagi dia pun boleh keringkan kulit. Jadi itulah itu daripada segi personal saya lah. Walaupun saya sendiri ialah seorang yang berkecimpung dalam bidang aircon ini. Ya, saya hormati pendirian tu. Ya, saya percaya ia sesuatu yang berkonsepkan apa yang boleh bermanfaat kepada masyarakat. Walaupun macam Puan Azrina sendiri, perniagaan itu berkaitan dengan pembuatan dan penjualan dan perkhidmatan aircon. Namun kita nak pastikan dalam konteks ini itu salah satu mungkin di mana kumpulan warga tukang apa hari ini kita cuba nak padankan satu balance keseimbangan daripada sudut perniagaan yang mana ia hanya bagus kiranya ia bermanfaat kepada apa yang kita space kepada masyarakat. Saya percaya itu satu perkongsian yang sangat jujur, sangat ikhlas daripada Puan Azrina. Terima kasih. Terima kasih juga kepada semua yang bersama-sama kita hari ini dalam sesi Sembang Santai nombor 2 ya. Tukang apa hari ini. Kita ingin saya mungkin sebelum Puan Azrina pergi tu, nanti kita ingin mungkin ada satu sesi yang khusus berkaitan dengan bab aircon yang terbaik di mana. Aircon tu adakah buatan Malaysia contoh sekarang kita pastikan itu buatan tempatan. Dan juga Malaysia satu ketika adalah negara pengeluar aircon yang terbesar di dunia. Itu dululah. Itu sebelum China masuk game ni ya. Dan sekarang semuanya pun apa brand pun segalanya dibuat di China. Jadi saya juga ingin buat refleksi berkaitan dengan aircon ni kita boleh ada. Saya percaya macam Pak Azrina sebut. Dan ada pendapat mengatakan kurang bagus. Apa juga kurang bagus kalau kita tidak maintain dengan baik.
ia mungkin boleh jadi lubuk untuk bakteria berkumpul. Kalau tadi kata air cooler mungkin ada nyamuk berkumpul, tapi kalau aircon yang dekat dinding tu yang kita tengok dia dari luar, tak pernah fikir agak macam mana ia berfungsi, ataupun mungkin nampak berhabuk kat luar, kita cuci habuk, tapi kat dalam tu mungkin banyak yang dah berhabuk dan mungkin bakteria mula tumbuh dengan banyak. Ia menjadi mudarat lah sekiranya udara yang lalu dalam aircon tu yang sejuk tu, tetapi dia melalui ruang-ruang yang penuh bakteria sampai kat kita, masuk kat mulut kita, masuk kat hidung kita. Jangan katakan COVID ni, tapi yang bakteria ni pun dah cukup dah untuk memberi banyak kesan negatif, kesan kesihatan. Kalau ada anak-anak kecil yang keluar je dah sedut udara macam tu, semoga diberi kesembuhan dengan segera. Tapi itu adalah sesuatu yang bagi saya kita perlu peka. Apa-apa juga peralatan dalam konteks ni, terutamanya aircon. Kenapa aircon tu penting? Kerana ia melibatkan kualiti udara di dalam rumah. Di sini juga mungkin kita kena lihat kualiti udara tu kita kena kawal. Itulah mungkin sumber kebahagiaan dan mungkin sumber kalau udara dia bagus satu rumah tu, yang mungkin kita rasa happy kan. Kadang-kadang saya juga pernah dengar ada satu grup konsultan, kita masuk kedai, dia memang ada satu jenis kedai tu dia ada bau dia sendiri, yang di aroma konsultan. Dia masuk satu kedai tu, bau dia bagus, orang mesti nak beli barang dia. Macam tu. Macamlah kita masuk rumah masuk rumah sendiri, kalau suasana dia tiba-tiba harum, aroma, tak ada bau hapak, itulah, itu mungkin akan mengembirakan, dapatlah keluarga yang bahagia, insya-Allah. Begitu. Ada last comment daripada Puan Azrina sebelum kita tamatkan sesi? Tak ada, saya nak mengucapkan terima kasih banyak-banyaklah kepada semua pendengar-pendengar, dan saya harap tips-tips yang saya berikan ni boleh menjadi satu manfaat lah kepada semua. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Puan Azrina Muhammad Yusof, CEO Sonic Air SAS Sdn Bhd, merupakan juga pengasas syarikat. Terima kasih atas perkongsian Puan Azrina hari ini. Ianya amat bagi saya amat ilmu yang sangat bermanfaat kepada semua kita lah, tak kira warga tukang dan juga warga bukan tukang pun. Saya rasa maklumat itu sangat bagus. Alhamdulillah, mungkin jika ada peluang kita ingin buat sesi yang berbeza, mungkin lebih menjurus kepada penggunaan ataupun pemasangan jenis-jenis yang tertentu, teknologi yang tertentu yang lebih terperinci. Mungkin di situ grup-grup aircon, tukang-tukang aircon yang pandai boleh lebih teruja, dan kita sekarang ni satu sesi yang lebih umum ya. Jadi sekiranya ada keperluan untuk sesi yang lebih khusus, kita cuba arrange lah, insya-Allah. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Tafiz An-Nisa yang menyediakan platform untuk kita beroperasi. Ia antara kaedah ataupun hasrat mereka memasyarakatkan aktiviti berkaitan dengan pembelajaran dan sebagainya. Dan kita juga berterima kasih kepada Veripay Malaysia Sdn Bhd, satu syarikat fintech yang berkecimpung dalam memasyarakatkan juga penggunaan digital. Sekarang kita di IR 4.0 COVID ni salah satu hikmah dia semua orang dah go online. Kita tak dapat bayangkan tahun lepas nak cuba buat ni mungkin di kalangan di mana-mana pun semua jual nasi lemak tepi jalan pun dah pakai online sekarang. Alhamdulillah, jual burger tepi jalan pun dah pakai online. Alhamdulillah. Mungkin itulah hikmah yang kita boleh dapat daripada yang kita pingat mungkin bala. Jadi kepada tim di belakang sana, tim kita tim tukang apa hari ini, tim daripada Imarah Masjid Akademi Malaysia juga, ada Tuan Haziq, ada Afiq, dan tak lupa pengasas kita Tuan Azari, dan hari ini kita ada Johnson tadi, John Forces. Terima kasih. InsyaAllah di masa yang lain kita akan berjumpa lagi di minggu hadapan. Topiknya mungkin kita akan seluarkan. Mereka ni suka suspend, dia last minute baru beritahu apa. Jadi siapa nak datang. Tapi mungkin kali ni kita akan lebih, kita dah ada plan untuk 2-3 minggu yang akan datang. Mungkin akan diwawarkan di dalam grup Tukang Apa Hari Ini dan juga page Tukang Apa Hari Ini. Jadi akhir kalam terima kasih sekali lagi. Segala yang bagus tu, segala yang baik itu datang dari Allah SWT. Segala kekurangan tu adalah kelemahan kami sendiri. Kita minta maaf tadi kami lewat bersiaran, lewat 5 minit, ada masalah teknikal.
dan semoga ianya lebih bagus di masa depan. Sekali lagi kami sudahi ya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita jaga kita dan selamat daripada pandemik COVID ni berakhir slowly. Terima kasih.